إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النافع به وبعلومه في البينات. الفصل الحادي وعشرون في بيان أوراد الخلوة ستة. فينبغي أن يجلس فيها بالصوم إذا استطاع ويصلي الصلوات الخمس بالجماعة في المسجد بأوقاتها مع سننها وشرائطها وأركانها على تعديل ويصلي 12 ركعة بعد نصف الليل وهي صلاة التهجد كل ركعة يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وبعدها يصلي 3 ركعات صلاة الوتر. Pasal yang ke-21 ialah menyatakan aurat al-khalwati. Khalwat dilaksanakan sambil berpuasa, terlebih elok. Kalau suruh berpuasa lebih elok. Fa iza aqallur rajul at-tumah muli'a jawfu nuran. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang mensedikitkan akan makan, maka batin hati ini dipenuhkan nur oleh Allah Ta'ala. Sebab puasa terlebih elok. Dan melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid pada waktunya. Kemudian melaksanakan sunat-sunatnya, syarat-syaratnya dengan sempurna. Kemudian salat sunat 12 rakaat pada tengah malam, iaitulah salat tahajud dengan tiap rakaat 1 salam, tiap 2 rakaat 1 salam. Kerana Rasulullah SAW bersabda, salatul lail masna masna. Sembahyang malam tu 2 rakaat, 2 rakaat. Mana rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan selanjutnya solat sunat witir 3 rakaat. Qala Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'. Wa minal lail, dan pada waktu malam fatahajjat bihi nafilatan lak, laksanakanlah tahajud sebagai pekerjaan sunnah bagimu. Dan lagi firman Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji', mana rengganglah lambung mereka itu daripada tempat tidurnya. Mana lambung mereka jauh dari tidur, mana mereka bangun mengerjakan salat malam. Sebab tu siapa berjalan tarekat di malam kena bangun. Kalau tak bangun dia tak tarekat, dia terikat. Ya, kena bangun malam. Malam man talabal ula sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian, maka dia kena berjaga malam. Ya, itu kaedah dia. Maka benda yang kita tuntut, benda paling tinggi apa dia? Ma'rifatullah. Nah, ma'rifat akan Allah Ta'ala. Malam ni membongkar macam buaya mampus. Itu kan jalan tarekat, itu terikat mungkin. Ya, malam kena speed. Bahkan awliya malam dia tak tidur. Ya, Syekh Abdul Wahid, Imam Malik, banyak ulama sufi besar 40 tahun wudu isyak sampai subuh. Wudu isyak sampai subuh. Dalam Hikam Abi Madian At-Tilimsani dia kata apa? Marruzika halawatul munaja zala anhu naum.
Barang siapa yang direzekikan kemanisan munajat berdampingkan diri dengan Tuhan lazat, maka hilang daripada dia mengantuk. Ya. Hati yang sentiasa khudur dengan Tuhan berlazat, unsur rohani dia tinggi, dia takkan sedap tidur kan. Ya. Ini sedap tidur ibadat, jauh lagi lazat. Sebab itu dalam syarah Minhajul Abidin juzuk yang pertama oleh si Zaini Dahlan, para aulia bila datang waktu malam disambut macam hari raya. Seronok, nikmat dia seronok datang malam. Ya. Bila datang dekat dengan subuh dia ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu taraf yang bertahap tu. Iza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bila kena kamu musibah, maka kamu ucapkan inna lillah. Jadi bagi dia tu siang hari tu terlampau banyak musibah. Musibah kepada iman, kepada jalan makrifat terlampau banyak. Di mana saja kita berjalan ada dia maksiat yang kita nampak. Di mana saja buka mata ada dia mungkar yang kita lihat. Ya, di mana kita tak ada telinga ada dah. Ya, maknanya dosa-dosa yang kita dengar macam-macam. Itu siang hari. Ada pemalam dia ada istimewa lain. Sebab tu malam mereka rebut. Kedatangan malam tu disambut macam hari raya. Ya, seronok. Dia datang malam ni gimana makan ikan bakar. Dia minta ke darah hari kerja. Aku nak jadi wali apa, wali nikah ni. Nikah wali dan ni. Jadi aulia ilah Ta'ala tu pakaian ni. Pakaian dia apa? Jaga malam. 4 rukun wali yang paling besar. Semua wali. Sama ada Ghausul Alam, Ghaus Kutubul Aqtab, wali Mujabah dan sebagainya. Lapisan para aulia Tuhan, semua tempat ada kat dia. Kata Syekh Abdullah Tustari radhiyallahu anhu. Apa dia? Pertama, kurang makan, qillatut ta'am. Ya, kurang makan, bukan tak makan, kurang. Sebab hadis tadi. Ya, kalau rajul atuma muli ajabu nuran. Bila sedikitkan makan, batin hati dia akan bercahaya. Kemudian kurangkan tidur. Ya, wa izu qiyamuhu bil lail. Sabda Rasulullah SAW, kemuliaan yang daripada orang tu bila dia berjaga malam. Kemuliaan tu didapat mulia bila jaga malam. Mafhum mukhalafah dia apa? Kalau tak jaga malam tak ada mulia. Lawan mulia apa? Hina lah dia. Tak bangun malam ni hina. Ya. Dan sikitkan berkata-kata. 4 rukun juga. Dia lebih lazat berzikir daripada bercakap. Ya. Ni lazat berbuat 2 jam boleh. So dia zikir kejap lentuk. Macam nak mampus buku. Allah. Kemudian kurangkan bercampur. Ya, percampuran dikurangkan. Dia bercampur pada benda manfaat dia. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis kebajikan, kerja-kerja yang mendatangkan manfaat tu dicampur. Yang lain tak ada. Dia banyak suka duduk di rumah. Badan Minhar kata haza zaman sukut wa luzumul buyut wa ridha'u bil qud ila an tamut. Haza zaman, ini zaman ni kata siapa ni? Imam Ghazali. Zaman dia enggak, zaman kita ni ada tunggang langgang terlingkup. Zaman dia lagi dah. Haza zaman sukut. Zaman kena banyak berdiam diri. Sebab bila bercakap, banyak yang bercakap tu soal dunia. Ya, cakap berkurang. Waluzumul buyut, dan lazimkan di rumah kamu. Maksudnya apa? Bila keluar banyak maksiat. Dulu lah tu. Sekarang dah cerita lah. Waridha'u bil qut, dah ridalah dengan makanan seadanya. Dah sikit menjadilah. Salah perut ni. Ya. Kita ini bukan makan ala perut. Perut bergalas. Berat macam batu. Waridha'u bil qut, bila sampai bila dia ila antamut, sampai kamu menghadap Allah Ta'ala. Sampai kamu mati. Ya. Hadza zaman sukut wa luzumul buyut wa ridha'u bil qut ila antamut. Kuna wa yusalli raka'ati ba'da tulushi syams wa hiya salatul isyraq wa yusalli ba'daha raka'atin bi niyatil isti'azah. Yaqra'u fi awwali raka'atin qul a'udzu birabbil falaq wa bi raka'ati tsaniyah qul a'udzu birabbin nas wa yusalli ba'daha raka'atain bi niyatil istikharah. Yaqra'u fi kulli raka'atin al-Fatihah marratan wa ayatul kursi marrah wa qul huwallahu ahad 7 marrat wa yusalli 6 raka'atin salat ad-duha yaqra'u fiha min al-ayat was suwar ma syaa
Wa yusalli ba'daha rak'atain bi niyatil kafarah, kafaratil baul. Yaqra'u fi kulli rak'atin al-Fatihah marrah. Inna a'tainakal kautsar sab'a marrat. Fa hadhihi al-kafaratul baul dipanggil ya. Wa yanju min azabil qabr. Faqad qala nabiyyuna sallallahu alaihi afdhalus salawati wa akmalus taslimat istazihu ya istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabr min. Selanjutnya sembahyang sunat 2 rakaat setelah terbit matahari, itulah sembahyang isyraq. Kemudian 2 rakaat salat isti'adah. Ya, salat dipanggil isti'azah. Rakaat pertama baca suratul Falaq, kedua baca surah An-Nas. Selanjutnya 2 rakaat istikharah dengan membaca ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 7 kali pada rakaat pada 7 kali pada rakaat pertama dan kedua sama. Selanjutnya 6 rakaat salat duha dengan membaca surah yang sesuai mengikut kemampuan dia. Dan dilanjutkan dengan 2 salat kafaratul bauli, salat melebur dosa dari kencing. Kalau tersilap ya. Kemudian setiap rakaat dia baca Fatihah, baca Al-Kautsar 7 kali. Kemudian salat ini merupakan salat yang menyelamatkan manusia daripada seksa kubur, seperti mana sabda Rasulullah SAW dulu. Ialah bersucilah kamu sekalian dari air kencing kamu. Sebab kebanyakan seksa kubur diakibatkan daripada kecerobohan air kencing. Maknanya tak betul istinja dan seumpama. Ya. Kemudian wa yusalli 4 raka'atin in kana Hanafiyan yusalli 4 jami'an wa in kana Syafi'iyan yusalli raka'atin wahdaha. Haza idza kana naharan wa amma idza kana lailan fal Hanafiyyu wa Syafi'iyyu sawa'un, sama yusallunaha raka'atain wa hiya salatu tasbih. Selanjutnya salat 4 rakaat jika ia bermazhab Imam Hanafi, buat straight, laksanakan 4 rakaat sekaligus. Dan bila bermazhab Imam Syafi'i, laksanakan 2 rakaat pada siang hari. Bila lakukan pada malam hari, baik Hanafi, mazhab Hanafi, Syafi'i sama je, laksanakan 2 rakaat. Hadis tadi salatul lail masna. Kemudian buat sembahyang tasbih ya. Mengena buat dan kurang-kurang pun sebulan sekali, seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh pun tahun sekali. Tak boleh semua hidup sekali. Kata boleh mati je baik. Ya, dengan tasbih bagus, dengan tasbih. Ya, zikir, tasbih sentiasa kan. Bangun tasbih yang besar menyucikan Tuhan besar. Kalimatani hafifatani ala lisan kiratani ala mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Maknanya ibadat yang ringan atas lisan tapi buat pada mizan, itu mensucikan Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdi, subhana mana usabbihu subhana, subhana maf'ul mutlaq bi fi'il mahzuf takdiri usabbihu, mana aku mensucikan Allah Ta'ala sebagai suci apa? Minan naqais, daripada segala kekurangan ya. Dari tasbih itu kita terasakan kemuliaan, kehebatan, kesempurnaan Tuhan yang maha dahsyat ya. Dia suci daripada kekurangan. Itulah kehebat, itulah zat yang mentadbir sekalian alam. Allah. Kemudian wasifatuha ala mazhabil Hanafi. In kana fil nahari yaqulu nawaitu an usalli lillahi ta'ala 4 raka'atin. Salata tasabih, jamak di tasbih, tasabih jamak. Summa yukabbiru takbiratul ihram, summa yaqra'u at-tawajjuha, summa yusabbihu ba'da tawajjuh 15 marratan, yaqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa yaqra'ul Fatihah wa surah aw minal ayati ka akhiril Baqarah
awairiha, summa yusabbihu ya 10 marrat, summa yarka'u wa yaqulu subhana rabbiyal azim 3 marrat, wa yusabbihu ba'daha ya 10 marrat, wa huwa birruku', summa ya'tadilu wa yusabbihu 10 marrat, summa yasjudu wa yaqulu subhana rabbiyal a'la 3 marrat, yusabbihu 10 marrat, summa yusabbihu 10 marrat fi julusi baina sajdatain, summa yasjudu as-sajdah as-saniyah, yusabbihu 10 marrat, summa yaqudu wa yusabbihu 10 marrat, summa yaqumu wa yusabbihu katartibi raka'atil ula, wa yaqra'u at-tahiyyat ila tashahhud, wa yaqumu ila al-thalith wal rabi', yakunu tasbihat allati takunu fi kulli raka'atin 75 tasbihatan, wa fi raka'ataini 150 tasbihatan, wa fi arba' raka'atin as-salasu mi'ati tasbihah. Dan sifat ini dalam mazhab Imam Hanafi, jika waktu siang dengan niat aku niat ya bersalat kerana Allah Ta'ala 4 rakaat salat tasbih. Kemudian bertakbiratul ihram. Takbir sembahyang ada berapa? 2 takbir saja. Jenis dia. Satu dipanggil takbiratul ihram. Satu lagi takbir intikalat. Takbiratul ihram hukum dia wajib, itu rukun. Ada takbir intikalat itu sunan hay'ah qauliyah. Ya. Kemudian membaca tawajuh. Apa tawajuh? Wajah tu wajhiyah lil. Maknanya apa? Ma'amsitah lah. Ma'amsitah tu makna tawajuh. Ya. Dan Syaban ada tawajuh kan? Itu tawajuh. Wajah tu, aku perhadapkan akan diriku. Ya. Akan wajah Tuhan yang wajhiyah lil ladzi fatara samawati wal ardi, tadbir langit dan bumi. Kemudian tawajuh. Tawajuh memperhadapkan diri. Kalau tawajuh, tak hadis tak madad Tuhan, dia tak tawajuh. Dan bertasbih 15 daripada apa? Tawajuh. Daripada baca maknanya bahawa dipanggil iftitahus salah atau dipanggil doa iftitah. Baca 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Il aliyil azim. Maha suci Allah Ta'ala daripada segala kekurangan. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dan tiada Tuhan selain Allah. Allah yang maha besar dan tiada daya dan upaya kecuali oleh Allah Ta'ala, maha tinggi dan maha agung. Dan baca surah Fatihah, dan baca satu surah atau ayat-ayat dari surah-surah yang panjang. Bacalah seperti akhir surah Al-Baqarah. Dilanjutkan dengan tasbih atas 10 kali. Berapa dah? 25. Lalu rakaat dan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian 3 kali. Kemudian ia beriktidal, membaca tasbih 10 kali. Cinta terjemah ni yang ada ni. Kemudian dalam dia rakaat ada ni, rakaat dan membaca subhanallah azim wa bihamdi, betul. Tasbih tak ada. Sini 3 kali je. Subhanallah azim 3 kali, kemudian i'tidal. So subhanallah walhamdulillah tak ada baca. Ada Arab ada ni. Dalam dia kata apa tu? Au min ayatin ka akhir Baqarah wa ghairiha. Kemudian yusabbihu 10 marrat, kemudian summa yarka di rukuk. Kemudian dibaca subhanallahil azim 3 marrat, kemudian wa yusabbih ba'daha. Ada wa yusabbih ba'daha. Lepas daripada itu yusabbih ba'daha, ialah sama juga 10 marrat juga kan, 10 kali. Ada terjemahan ni tinggal. Tiap rukun sama dia lah, bagaimana biasa kita buat. Menambah dengan tidak, nambah tasbih. Makna apa di sini? Baca
yang mempunyai tempat dulu. Mana Subhan bin Azim, ada setengah riwayat Subhan bin Azim wa bihamdi. Ikut soal Bukhari Muslim, Subhan bin Azim wa bihamdi saja. Subhan bin Azimi. Ya, wa bihamdi itu ziyarat min Abi Daud. Ya, ziyarat sikah makbulah. Tambahan di perawi yang sikah diterima. Pada dua riwayat. Subhan bin Azim, Subhan bin Azim wa bihamdi. Nah, ada dua riwayat. Dan sujud kemudian Subhanallah azim, Subhanallah a'la bihamdi 3 kali, kemudian bertasbih 10 kali. Lalu dia duduk antara dua sujud, bertasbih 10 kali. Dan sujud tasbih lagi 10 kali. Lalu berdiri masuk ke rakaat yang kedua. Ulang itulah sama juga seperti bacaan pada rakaat yang pertama juga. Kemudian ditambah dengan tahiyat saja. Lalu melaksanakan rakaat yang ketiga dan keempat, maka bilangan tasbih pada setiap rakaat ialah 75 kali. Jadi 4 di 300. Dan bilangan tasbih pada rakaat kedua 150. Dan bilangan tasbih ada 4 rakaat yang keempat sebanyak 300 kali. Itu cara semain tasbih. Kemudian wa amma sifatuha ala mazhab Syafi'i fa huwa an yanwiya in kana lailan aw naharan. Yaqulu nawaitu an usalliya lillahi ta'ala rak'atin sunnat tasbih. Summa yukabbiru takbiratul ihram, summa yaqra'u tawajjuh wal Fatihah wa surah, summa yusabbihu hamsata asyar ya marratan, summa yarka. Jadi maknanya lepas surah tak baca. Satu, dan dia dua kaifiat lah. Setengah kitab ada yang afdal kita buat tukar-tukar. Yang pertama, habis tu buat kaifiatnya pula kan. Kemudian yang tadi yusabbih 10 marrat wa yusabbih 10 marrat. Summa yajlisu al-jalsat al-ula wa yusabbih 10 marrat. Kemudian summa yasjudu wa yusabbihu ya 10 marrat. Summa yajlisu wa yusabbihu 10 marrat. Summa yaqra'u at-tahiyat ila akhiri wa yusabbihu 10 marrat. Kalau ikut sini apa? Baca tahiyat. Kemudian bawa tasbih. Kemudian wisalimu kazalik la fi raka'atil akhirah kazalik. Adapun tata tertib solat tasbih pada masa Imam Syafi'i gitu, ialah baik laksana pada siang maupun pada malam adalah seperti berikut. Sama. Niat solat 2 rakaat, solat tasbih. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian baca tawajuh, mana baca doa iftitah. Kemudian baca Fatihah. Fatihah, membaca surah lalu bertasbih. Ya, maknanya dia tak letak 15 dulu. Kan? Kemudian semasa rakaat bertasbih sebanyak 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud tasbih 10 kali, duduk antara sujud 10 kali. Sujud yang kedua tasbih 10 kali. Semasa istirahat 10 kali. Kalau kaifiat dia dapat 15 di atas, maka istirahat di bawah 10 kali. Lepas sujud yang kedua nak bangun tu berhenti kejap. Baca 10 kali baru bangun. Kalau dia dah buat 25 di atas, kasih tawayah. Yang lepas sujud kedua tu bangun jelah. Kemudian melanjutkan rakaat kedua hingga akhir, duduk tahiyat, membaca tasbih 10 kali dan membaca tahiyat sehingga akhir dan memberi salam. Begitulah 10 rakaat yang terakhir habis. Fahazi salatu yajibu alal khalwati. Ini sembahyang ni diwajibkan. Mana pada nisbah apa? Khalwati. Pada tarikat ya khulutiyah. Ayusalliya fi kulli walailatin marratan wa in lam yastati' fa fi kulli jum'ah. Kata oleh Jumaat sekali lah. In lam yastati' fa fi kulli syahr. Sebulan sekali. Fa in lam yastati' fa fi kulli sanah sekali marratan. Fa in lam tastati' fa fi kulli umri marratan. Kalau tu umur sekali tak ada mati. Baik. Buat tasbih kalau boleh buat tiap hari. Ya, sekali dalam sehari dan semalam. Kalau tak mampu juga sejumaat sekali, seminggu lah sekali sejumaat. Kalau tak mampu juga buat sebulan sekali, tak mampu juga buat setahun sekali. Habis-habis semua hidup sekali. Seperti Imam Ghazali, Imam An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar, apa saja fadailul amal yang kamu dah jumpa, jangan kamu tinggal, perempuan buat sekali. Esok bila diberi ganjaran, paling tidak kamu dapat yang melopong. Ini dapat, oh tak sempat. Ini tertinggal. Ini terlupa kepala otak dia. Semua tak dapat. Yang kau terlupa tak terlupa, minta ke darah. Makan ke tak lupa. Buat ibadat terlupa lah, tak sempat lah. Ya, tak dan lah. Ya, pada dibebalkan iblis begini. Bahkan qala alaihi salam.
li'ammihi Al-Abbas radhiyallahu anhu, man shalla hadhihi salah ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha wa in kanat aksara min adadin ramal wa adadin nujum allati fis sama au adadi kulli ma kana ala wajhil ard. Banyak tadi. Rasulullah bersabda kepada pamannya, pak saudara dia, ya, itulah Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Ada pak saudara. Kata orang yang melaksanakan salat tasbih akan diampunkan seluruh dosa dia. Ai minas sagair lah. Daripada segala dosa kecil. Dosa yang dihapuskan dengan amal itu dosa kecil, dosa besar kena taubat. Tapi ada setengah ulama kata kalau dah hapus tak dosa kecil dah, dia pergi juga ke dosa besar pun dia hapus. Ada pendapat itu. Maksudnya kita buat je lah. Walaupun lebih banyak daripada bilangan pasir atau dunia tak pun nak pergi pasir. Kalau ambil pasir seberdi sedikit, boleh pagi petang tak habis. Dan bilangan bintang-bintang di langit dan hitungan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Habis sekali lah. Ya, ada di kulima kana ala wajhil ard. Apa saja atas muka besar yang kelebihan sembahyang tasbih. Malam ni buatlah bangun. Kan? Tahu tu buat je tuan. Jangan tangguh-tangguh. Kerja tangguh-tangguh tak menjadi betul kan. Itu hadis Melayu. Dan satu lagi yang bagi li salik, sayangnya bagi salik, orang yang bersuluk, yang berjalan, ayyaqra'ad du'a, ya, as-sayfi, doa saif. Kulla yawmin marrah au marratain wa yaqra'u minal qur'ani kulla yawmin miqdari mi'atil ayah. Pada tidak 200 ayat kena baca. Summa yazkurullah ta'ala kasiran imma jahran wa in kana min ahliha au khafiyatan in kana min ahliha ya waqamul khafi ba'da hayatil qalb, ya. Wa nutqihi bilisanis sir kama qala ta'ala wazkuruhu kama hadakum ay ila maratibiz zikrikum summa kullu maqamin ismun, ya, wa ada bun ya'rifu ahluhu wa yaqra'u qul huwallahu ahad kulla yaumin mi'ata marrah wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin mi'ata marrah. Tu sikit itu. Yaqulu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum mimma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir wa antal muakhir anta ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Baca 100 kali. Summa in sata'a zada ma sya'a minan nawafil wat talawah wat tilawah. Kemudian bagi orang yang sedang bersuluk, saya membaca doa saif, ya, doa pedang, sekali ataupun 2 kali sehari semalam dia baca, dan membaca Quran kira-kira 200 ayat dan melaksanakan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir kena banyak, sikit tak bagai. Zikir ni sikit orang munafik, la yazkurunallaha illa qalila. Tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Kita bukan orang munafik kan. Orang munafik kena sebut zikran kasira, zikir yang banyak. Kalau nak fiqh kita 300 paling kurang. Kalau Sofi paling kurang 12,000. Ya, itu paling kurang. Kalau Syaban dah ada 100,000 ni. Sekali tarik ini. Sekali tarik 10,000, sekali tarik 70,000. Kejap kan. Zikir gulung lagi cepatlah. Senang dia tarik. Kan? Zikir tiap-tiap anggota kena ada. Dia tarik nafas, itu nikmat kan. Kalau orang sakit jantung tu tak? Jantung dia jam je macam ni. Kalau dia punya paru dia limpa dia rosak macam ni. Kalau injap dia rosak macam mana? Kalau tangan kita boleh angkat macam ni. Kalau mata tak boleh buka macam ni. Kalau telinga pokak macam ni. Semua tu nikmat. Tiap-tiap nikmat wajib kena syukur. Kita tarik nafas, penuhkan dengan zikir. Kita melihat zikir mata jalan, zikir telinga jalan, zikir tangan, kaki semua jalan. Ya, semua kulit semua berzikir. Ya. Kena zikir semua. Zikir a'dha. Segala anggota kena zikir. Ya. Lepas lataib lah, lepas lataib, zikir lataib penuhkan dulu.
Aku nak kita main zikir tak. Zikir segala anggota. Ya. Kasatkan dia berzikir. Wukuf kalbi, bayangkan zikir, dia zikir kan. Wah, lazat. Ai nafas tu dia. Orang apa pun dia, pandang mata pun dia, telinga pun gerak dia, semua dia. Ya. Oh sedap. Bernikmat dengan Allah Ta'ala. Bi falyafrahu. Dengan aku naklah kamu bergembira, bernikmat. Bernikmat dengan Allah. Ini bernikmat dengan makhluk. Dan makhluk apa dia? Dan nikmat makhluk pula, makhluk dia bernikmat dia pemusuh dia. Siapa? Nafsu, syaitan kan. Dia berkawan dengan Pak Su dengan Pak Tan. Nafsu dengan syaitan kan. Allah. Kena baca Quran banyak dah ni. Imam Syafi'i satu kali satu khatam. Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat. Hebat. Imam Abu Hanifah 15,000 kali sepanjang hayat. Kita kan sekarang sampai sekarang ni kata berapa kali khatam Quran? Ha? Setahun sekali. Bila tadarus? Bulan puasa. Mahmud jawab dia. Paling kurang pun sebulan sekali. Nama sikit naik sebulan 2 kali. Sebulan 3 kali. Kalau boleh dia tak minggu. Seminggu sekali khatam. Dr. Musi Rashid 1 hari 10 juz. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Dia sibuk mengajar, sibuk karang mengajar kan sempat. Kita banyak sibuk duduk saja. Goyang kaki. Ya. Macam ada kumpul mari syurga you subah. Goyang kaki. Zikir namanya, baca Quran namanya. Nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu baca Quran. Yang ada ustaz, anak saya ni degil ustaz. Ini kau baca Quran tak rumah? Tak baca, kau bersama degil. Kau anak kau 2 kali 5. Kau datang duduk aku hagul dengan dulu. Ya, mau dihagul kembali duduk anak. Kau pun tak baca Quran, kau tak cahayakan rumah dengan Quran. Tak ada nur, tak ada berkat buat anak kau macam tentu jadi kau mensilap kan. Baca surah Waqiah. Kampung tu Waqiah je murah rezeki. Kepala otak dia tak ada kerja, nak terkedarah kerja. Padahal surah Waqiah dalam tafsir sebut kepada siapa kekalkan surah Waqiah, keturunan dia insya-Allah dijaga oleh Taala. Kita kelebihan zaman ni zaman bahaya kan. Budak muda kita dah keluar dah. Dah berjadi ke tak betul-betul dan macam-macam masalah. Baca surah Waqiah jangan lupa. Dan melaksanakan zikir sebanyak-banyaknya. Ya, zikir jihar boleh juga, zikir kuat kan. Zikir jahran secara kuat dilaksanakan bila ia berada dan tingkat zikir zikir jahar. Hati tengah lalai itu sebat kuat kan. Sebab kita macam-mana kita entak maghrib, kita entak jahar kan. Kita golik ini. Kau zikir dengan joget dengan golik dengan zikir kau. Ada orang kadang-kadang dia sekat kan. Pada takut fitnah kan. Kita fitnah-fitnah. Kau tak fitnah orang pun kau ikut cakap kau lah. Hanya aja lah. Kau nak meninjang, berjoget kau. Jangan di hati kau hudur dengan Tuhan sudah. Kan? Begitu pula berzikir khafi, zikir dalam, sir. Itu kita lepas isyak tarik nak syaban pula kan. Buat sedap. Gegau pokok lepas tu pungut buah. Oh sedap kan. Kita gegau dulu. Gegau dengan Ahmadiyah, mengkocak. Lepas tu kita bukti perlu tarik. Maka makam zikir khafi adalah setelah hidupnya hati dan setelah berkemampuan. Ni ada lebar-lebar temerang kata, "Apa buat 2 rakaat boleh ke?" Bukan rakaat apa engkau susah apa. Orang bawa Ahmadiyah si bawa Odin pun sampai. Masyayikh sampai. Kita bawa nak Syaban si dia Maidri pun sampai. Kepala otak engkau kata kau tak kerti jangan cakap. Kau sopak muka kau orang kau tahu. Ya. Kalau ada malah zikir, orang nak zikir kau tikai nak. Baling ke dalam sungai kau tahu. Ya. Kita zikir masyayikh datang. Apa yang kau ada bising? Zikir kalau masyayikh tak datang kena cek kali. Kau tarik zikir macam zikir, syekh tak datang, tu kau cek kali. Ada di silap. Kadang dia jeling dia tak nak singgah. Kalau dia jeling tak nak singgah kau cam lah. Adab kau tak jaga dia dulu. Ya, kalau kau jaga dia dengan betul insya-Allah. Kadang kau dah start dia dah sampai. Kau tengok munajat dia dah sampai. Ya. Kalau kita buat sudut lagi tuan-tuan. Ya. Buat sudut dia datang berkemah tuan-tuan. Ya, berkemah dia datang tuan. Sudut pertama tu dengan siapa? Syekh Nazim pun datang tuan ni. Dia punya jamaah sampai.
Derit para awliya ni. Dan Syaban biasa benda tuan ni. Kita nak mimpi wali bayar. Ini dia datang. Dia datang pun tak nak gitu. Dan makam zikir hafi itu setelah hidupnya hati. Sebab sedap kita temak tu. Temak dengan zikir jahar tu. Bila hati dah tetap, maka kita pun sambung zikir dalam. Oh, bau sedap. Kan, mulut cepat terbuka. Maka zikir hafi adalah setelah hidupnya hati. Ya, dan setelah berkemampuan bicara dengan lisan sir. Maka zikir hafi, hati tak tetap lian. Dia lama dia tidur. Ingatkan panak aku meleleh liu. Sebab tu kita henjut dulu. Dia dekam, dia segar sikit, abang kita tarik. So, sedap kan. Kan ayat Allah Ta'ala, wazkuru kama hadakum. Ya. Mana berzikirlah kamu kepada Ta'ala sebagaimana Allah telah memberikan hidayat kepada kamu. Teman kepada makam masing-masing. Dia terasa zikir start termasuk cara dia. Semua ada dalil dan ya. Dalil bukan tak ada tuan-tuan, dia tak faham dalil. Itu salah. Ya, kata ada dalil ke? Tanya kau faham tak? Aku tak nak tanya dalil, kau faham tak? Kau baca dalil pun tak faham kau berjadah. Kan? Baca betul suruh terjemah pula, suruh baris pula. Pergi ngaji nahwu tu. Ngaji nahwu saraf. Tuan guru saya kita juga datang. Kata ada syekh, ada dalil kata. Tuan saya cakap, hal anta min ahli dalil? Kau ahli dalil ke? Kalau kau ahli dalil, aku nak baca dalil. Kalau kau pemukallid ni tak bukang tak payah. Bagai kita ulama tu dah banyak sebut. Kan? Cakap temerang kan. Rokok Bisnu juta-juta. Modal RM50 tadi. Itu cara. Dan temerang ni lebih. Lepas temerang banyak sekarang ni. Temerang dalam temelang. Yang ini sesuai dengan martabat zikirmu. Ya, selanjutnya pada setiap makam ada nama tertentu. Ya. Dan apa tu? Tata krama. Tertentu yang diketahui oleh para ahlinya. Berarti kita pun martabat zikir kalau nak Syaban, lataif tadi kan. Makam latifatul qalbi, latifatul sir. Semua ada peringkat-peringkat dia. Zikir. Itu perlu cek. Syekh tengok zikir kan. Dia tahu lah letak makam. Ada syekh pula zikir, ada syekh pelambangan nama dia. Ni pelambangan, ni pelambangan. Oh pelambangan minyak no pelambangan itu. Syekh pelambangan nama dia. Dekat Paru ada syekh pelambangan. Zikir ni pelambangan, ni pelambangan, pelambangan. Orang suruh zikir dengan nur lah, bukan pelambangan. Kau bangun nak repot disuruh nampak. Kan kau duduk tarak apa. Kat mana dah sinar nur dan ni siap pelambangan. Lepas tu mula pakai akal. Oh, pelambangan macam ni. Lepas tu mengakal kau orang. Allah. Kalau di Basilam kan, Babu Salam kan angkat. Dia belum cek waris zikir lagi dah. Syekh dah panggil dia punya wakil. Kau panggil budak Kelambu sana. Dia makan khalifah dia. Itu dia panggil dia bagi khalifah. Tak payah nak cek bagi lagi. Dia tengok je. Dia tengok engkau tembul dalam tadi. Fa innahu yanzuru bin nurillah. Mereka melihat dengan nur Tuhan. Itu ahli basair. Jadi sesuai dengan martabat zikirmu. Selanjutnya pada setiap makam. Jadi pula sama dia bergaduh. Ya, macam cerita. Abang dah kata tu semua tu masuk longkang. Dia tak mana masuk longkang, dia bergaduh sama dia macam-macam cerita. Ya. Yang ni pula bila Syekh naikkan dia tempat, wah kata, itu hari pacak ayam itu. Wah. Bila kau kata dia hari pacak ayam, dia putus sanad kau dengan Syekh. Yang menaikkan siapa dia? Syekh. Bila Syekh naikkan, kau kata tak tahu bermakna kau dah syak dengan Syekh. Syak dengan Syekh, patan. Habis. Dia tak kerti tarikat, tak kerti bercakap, tak kerti adab. Syekh tengok cara dia, dia naik kita naik tu ada isyarat. Ya, ada masalah, ada masalah dia dan sebagainya. Banyak sudut dia berhati. Kau bertikai je habis. Kau bertikai je Syekh, kau nak jadikan Syekh. Mana kau pun jadi Syekh bin Tan. Syekh Tan. Jaga kan.
Tak ada adab. Ya, kita ada adab, dia jatuh. Ya, jaga. Kata orang cicak ayam. Kau cicak beruk. Selanjutnya pada setiap makam, ya, ada nama dia. Allah. Dan apa tu? Pada bawah tu ni. Kemudian juga membaca suratul Ikhlas 100 kali. Selawat kepada Rasulullah SAW sekali dan mengucap Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa bismillah. Selawat 1 kali sikit entah ni, tak banyak. Di Bali selawat satu hari ada 80,000 boleh. 80,000, 70,000, 40,000. Main-main ni 10,000 kan. Dia tak main selawat 1,000 ni, celah gigi. Ya, selawat mana banyak kan. Ya, sebab pemegang tali tajali Rasulullah SAW. Mana-mana tarekat muktabarah mesti lalu ke Rasulullah SAW. Dia tak lalu ke Rasulullah SAW, mardud dia tolak. Ya, Rasulullah pimpin. Ya, kerja masyayikh bawa kerohanian dia sampai ke hadirat Rasulullah SAW. Rasulullah akan pimpin, sampai kepada mahal tempat tajaliat. Ya, terbuka. Allah. Kemudian aku memohon ampun kepada Ta'ala yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang hidup dan yang ada, tanpa diciptakan dari tanpa diciptakan. Stop itu. Minta ampun tu takluk itu. Turut jar ada muta'alaq ni. Minta ampun mana? Dari segala dosa. Akan baca laju pula. Dan adalah tanpa dicipta dari segala dosa. Tanpa dicipta segala dosa. Opening kepala baca. Ya, tanpa diciptakan tu sifat Allah Ta'ala. Dia khalik, dia bukan makhluk. Titik situ. Kemudian minta ampun tu ada keadaan nahu dia. Bila urut jar dia ada tempat ta'alaq. Tempat ta'aluk dia. Ta'aluk tadi. Minta tu minta ampun daripada segala dosa. Yang telah aku perbuat dan yang akan datang, dan dosa yang terang-terang, dan dosa yang semuanya habis. Kalau kita tengok, lengkaplah ni antara yang lengkap. Selepas daripada istighfar kabir tu pun, ya, istighfar kabir ni, daripada Sayyidul Istighfar ke Rasulullah SAW. Kemudian istighfar kabir, satu-satu detail. Harakat wasakana, ya, harakat duduk dia, diam kita, jelik kita, habis semua ni minta ampun. Ya. Dalam ucapan kita juga, ya, tiap-tiap nafas kita gerak dia semua. Dan Engkau yang maha awal dan maha kekal, adalah yang awal, ya, tidak ada permulaan, yang kekal maknanya baqi, bersifat dengan baqa. Dan Engkau berkuasa atas segala sesuatu, ya. Kemudian 100 kali dan mampu tambah lagi, ya, dengan sunat dan bacaan lain banyak. Mana cepat buka hijab kena banyak amal. Dan ziyadatul amal tadullu ala ziyadatul nur. Bertambah amal, bertambah nur. Lagi nur diterang, lagi cepat jalan. Habislah. Kuna al-fasl al-salim wal-ishrun fi bayani waqi'ati bil yawm wa sunnah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif radhiyallahu an. Su'ila radhiyallahu an. Situ. Jika mentasarruf, situ, dengan tiada izin penghulu. Dia ni hamba, kemudian dia tasarruf, dia menguruskan benda tanpa kepengetahuan dan izin daripada sayyid, mana penghulu dia, apa hukum. Su'ila radhiyallahu an, ditanya dengan Syiramli Kabir ni. Jika mentasarruf dengan tiada izin penghulunya, tidak sah. Dengannya seperti barang yang telah diketahui dahulu. Dan apabila kesukaran pada setengah ketika,
Sebab sangat hajatnya. Adakah diharuskan dia atau itu soalan dia. Soalan pertama, mana mentasarruf tanpa izin, itu dah tahu dah tak sah. Ya. Sebab bila kita akad jual beli, dia dipanggil apa tu? Kena ada mutlaqut tasarruf. Orang tu layak mentasarruf dia. Ya, sebab dia nak tukar serah milik. Milik kita nak bagi kat orang, milik orang ambil kita. Kita ambil dia punya bayaran, kita bagi barang kita. Sekarang mesti orang tu punya barang, dia punya tasarruf. Jadi sebab tu dia boleh, kalau dia bukan barang dia, macam mana nak jual? Tak sah jual beli. Ya, mesti dia punya. Ataupun dia telah menerima izin. Diizinkan untuk akad jual beli sebagai wakil. Itu tak pula. Kalau boleh jual, mana bukan milik kita selalu, habis kita jual maunya. Ya. Ada juga budak bawah ni, budak pan dulu. Kan? Dia jual tanah orang, dia jual. Kan? Lepas tu pula kebo. Ini ikut kuanti pengkhianat macam-macam dah bintang. Kau jual tanah orang. Parti Lintang Pukang je. Parti Lintang Pukang, Parti Tonggang Langgang. PH Parti Hantu ni. Kepala jadi hantu. Nak temerang kat orang. Nak komen tunggu jadi. Alah mungkin kau kesuluh lah tentang tu. Itu wali kan. Kau bentuk wali. Nak suluh orang. Allah. Jadi jika mentasarruf dengan tiada izin, dia pergi jualkan barang sayyid tuan dia. Ya, tengok agak barang mahal nak beli kan. Dia dengar Syekh Said pengulu nak jual harga 3,000. Tiba-tiba orang datang 6,000. Wah, dia pergi jual ni. Saya jual lah. Hukum tak sah. Sebab bukan milik dia. Ya, itu terang. Seperti barang telah diketahui dululah. Persoalan dia apabila masalah kesukaran. Kesukaran pada setengah ketika sebab sangat hajat. Haruskah dia atau tidak? Ya. Maka jawab. Terkadang disahkan tasarrufnya dengan tiada izinnya. Misal, seperti menegahkan penghulunya daripada menafkahkan dia. Ya, maknanya membelanjakan dan infak atau menafkah. Atau sebab sukar. Ya, seperti misalnya, seperti menegah penghulunya daripada menafkahkan dia. Mana penghulu tak bagi dia nafkah, 3 hari tak makan. Tiba-tiba ada orang nak beli barang mulu. Lego je aku dah lapar kan. Misalnya. Ada boleh atau tidak tengok itu. Atau sebab sukar ia hendak kembalikan penghulunya sebab jauh. Nak urun macam jauh. Kan dulu pula payah kenderaan misalnya. 2. Dan tidak dapat pula ia hendak merajaah hakim. Nak raja hukum pula hakim tadi. Ataupun hakim terlampau jauh. Masyarakat sangat. 3. Atau adalah ia disuruh oleh penghulunya pada pekerjaan yang jauh daripada penghulunya. Ia sukar. Atau ia izin baginya pada naik haji. Atau perang sabil. Dan tiada diizinkan baginya pada membeli. So, perang ni haji nak beli tak boleh, nak makan apa. Beli tak dengan nak pergilah. Maka harus pada ketika itu pada tasarrufnya pada apa? Pada mali, ya, pada jenis harta. Mali mana mansubun ilal mal. Benda dibangsa kepada harta dengan tiada izin pada segala surah ini. Ya, semua surah masalah 20 masalah ini diizinkan. Ya, sebab ada hajat atau darurat. Su'ilah radhiyallahu apabila diizinkan penghulunya akan sahyanya pada berniaga. Ini semua kita mengaji tak beramal. Yang nak beramal apa saya tak ada, ini hamba tak ada. Di antara fakta dia hamba tak ada. Perang kalah tak menang. Dia perang dengan kafir, kita menang dapat tawanan. Ini perang cik kalah nak menang. Macam mana saya bercakap sama sendiri. Bina perjuangan bukan dasar Islam, mana nak menang. Semua kena laknat banyak. Apabila diizin penghulunya akan sahyanya pada berniaga, apa yang harus bagi sahyanya mengerjakan dia? Jadi apabila diizinkan penghulu sahaya dia, bolehlah diizinkan dia tasarruf untuk apa? Akad jual beli berniaga lah. Apa yang harus bagi saya pada mengerjakan dia? Ada soalan dia. Apa dia yang harus tu? Macam mana cara dia? Kan dia kata harus semua boleh ke atau bagian sebagainya. Maka jawab, maka harus baginya ia mengerjakan dengan sekira-kira izin jua.
Ya, ni kembali pada adat. Adat dia kalau biasa disuruh, yang ni, yang tu maklum memang disuruh. Ya. Yang besar-besar ni biasa ni tak bagi, janganlah. Maka jika diizinkan baginya pada suatu waktu atau suatu tempat, kau pergi menjaga tempat tu ya, kan? Dia punya Said pengulu dia buka kedai makan 3-4 kedai. Biasanya belah sana je kedai, satu kedai tu dia suruh. Kau pergi jaga belah ni. Anak dapat mandat itu. Pada satu waktu pula, kau jaga bagian malam je, restoran, atau jaga siang hari je. Siang je lah. Atau satu tempat, ya. Tiada harus ia melampaukan akan yang lain, ya. Mana tempat yang dikhusus itu je lah. Tempat lain dia tak izin. Dia tak izin. Saudara jalan, adakah harus ia berkahwin dan berbuat tabarruk dengan izinnya pada berniaga itu atau tidak? Adakah harus ia berkahwin, satu, dan berbuat tabarruk, berbuat kebajikan dengan izinnya pada berniaga itu atau tiada? Maka jawab, tiada boleh izinnya pada berniaga ia berkahwin. Kawan saya berniaga, dia pergi menikah. Kan? Berniaga pula, kau pergi ambil barang, modal ambil 1 juta, pergi buat negeri pula, wah, pergi tempat berhawa dingin. Dia tengok umpan lawa-lawa, dia menikah dulu, barang tak beli. Okey, mana barang tak sampai, rupa dia menikah sana pun. Atau berbuat tabarruk, tiada boleh ia izinkan bagi sahayanya pengurus tadi atau yang lain pada berniaga, dan tidak boleh ia lawan berniaga, ya, dengan penghulunya, dengan jual atau pembeli atau sewa atau menyewa dan lainnya lah. Dan tiada batal izinnya pada berniaga itu jika ia lari daripada penghulunya. Lari kan 2 minggu cabut lagi, dapat tangkap balik. Izin tu batal tak? Tak batal lagi. Maka harus ia jual, boleh. Dan beli pada tempat yang lari itu, boleh. Amal izin tu dipanggil izin umum, tak terbatal. Ya, tidak inzal, tak tertanggal. Ini semua baca yang tadi, bagi tak ada hamba. Kita biasa ilmu kena beramal kan. Tapi ada juga masalah yang mengaji tapi tak beramal. Ini dia. Dia baca tapi tak beramal. Sebab tak ada berlaku baca hukum ni lah. Dan satu lagi masalah. Mana tadi? Suilah radhiyallahu. Kita ni semua suilah. Apa hukumnya jika memberi penghulunya akan sahaya yang 1,000 rial dan berkata ia berniaga kamu dengan dia? Dia bagi 1,000. Maka jawabnya, maka harus saya itu membeli dengan harta 1,000 itu dan dengan kadar itu pada zimmahnya, ya, mana pertanggungan dia, dan tidak boleh ia lebihkan daripadanya. Dia kata 1,000 ya, 1,000 je lah. Pada zimmah ni macam hutang, tanggungan dia, jadi bayarlah kan, itu ada tanggungan. Jika membeli ia pada zimmahnya dengan kadar 1,000 itu, kemudian maka binasa yang 1,000 itu dahulu daripada membayar. Dia pergi pada wan, duit tadi 1,000 supaya dia tak bayar, dia beri hutang dulu. Tiba-tiba duit pada simpanan dia musnah, curi orang ke, terbakar ke, berikut andai lah, hilang ke. Maka binasa yang 1,000 itu dahulu daripada membayar pada baik, mana pada penjual. Apa hukum dia? Tiada jadi pasar akad beli. Dia akad beli tak pasar lagi. Kalau dia nak pasarkan soal lain lah. Maka harus bagi baik itu khiyar. Jika tiada dibayarkan harganya itu oleh penghulunya tadi, maka jika dia boleh khiyar, makna apa? Boleh batalkan lah. Ya? Jika penghulu tengok tak bayar lagi, ambil balik. Maka jika beli dengan harta itu, dia beli tadi 1,000 kan, dia cash, dibayar cash 1,000. Maka binasa ia dahulu daripada membayar akan baik. Ya. Jadi pasar akad. Sini pasar. Ya. Ini jika dia beli dengan harta itu. Nak beli tu. Kan? Dia siap-siap barang nak bayar. Tiba-tiba nak keluar duit, orang 4 samun. Tarik duit kau ni buat lari. Nak buka bil duit dengan sambau. Barang nak akad, wah, bil dah orang. Nak pergi mana?
terjawab ada pasah. Kalau gitu hukum dia jadi pasah akadnya. Seperti binasa mabek juga. Hukum ni macam binasa mabek tempat benda barang jualan tu dijadikan pasah jual. Habis itu. Kemudian Su'ilah radhiyallahu anhu dia kalau berkata penghulu wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Ya kayu.